Walillahil hamd billahi taufiq. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat meneruskan lagi kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati, diberkati serta diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita dapat memahami apa yang kita bicarakan pada malam ini insya-Allah dan dapat mengamalkan mana sepatutnya kita beramal. Kita berada dalam tajuk kita selain daripada kaum itu, kaum ahli sunnah wal jamaah mempercayai pula bermacam-macam kepercayaan yang terbit ataupun timbul dari rukun iman yang 6. Di maknanya apa yang kita bicarakan ini ialah perkara yang sepatutnya kita beriman, kita percaya kerana dia sebahagian daripada pecahan-pecahan daripada rukun iman. Tapi itu kalau kita baca rukun iman memang tak nampak apa. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada kiamat. Tapi pengisian daripada beriman kepada rukun-rukun iman itu banyak lagi pecahan-pecahan yang perlu kita beriman ataupun kita percaya. Kerana lahirnya daripada kepercayaan itulah maka kita kena percaya ada beberapa perkara yang disebutkan dalam buku ni dan juga pada kitab-kitab yang lain pun. Jadi di antaranya telah kita sebutkan beberapa kemarin. Jadi pada malam ini iaitu ziarah kubur. Ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-18 ziarah kubur. Khususnya kubur ibu bapa. Jadi maknanya kita ni sebagai orang ahli sunnah wal jamaah menghadiri ataupun menziarah kubur itu merupakan satu perkara yang sunat. Walaupun pada peringkat awalnya Nabi melarang untuk ziarah kubur. Tapi kemudiannya Nabi suruh untuk ziarah kubur. Sebab apa? Hasil daripada ziarah kubur itu akan melahirkan keinsafan kepada kita yang ziarah itu supaya mengingatkan balik kata kematian yang mana pada hari ini orang-orang ataupun ibu bapa kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita telah dikuburkan, dimasukkan ke dalam tanah, dikambus, kemudian balik. Maka dengan ziarah kubur tu kita juga boleh mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada ziarah kubur itu. Hari ini orang lain, bagaimana pula satu hari aku pula akan dikuburkan begini. Bayangkanlah kalaulah bukan kerana mati nak cuba-cuba tanam dalam kubur, pakai tak jadi, bawa gaya usung masuk dalam kubur, tak mau kan. Tapi oleh kerana mati yang tak ada boleh nak kata apa dah, orang buatlah macam mana pun, maka mau tak mau terima jugalah masuk dalam kubur. Jadi bagi yang mati memang tak boleh nak buat apa dah. Dia tetaplah mati dan tetap dikuburkan. Maka bagi kita yang hidup ni lah kena pandang, bukan sekadar pandang lubang kubur kemudian dibubuhkan mayat dalam kubur, tetapi kena fikir dan kena pandang, kena insaf bahawa di dalam kubur ni bukanlah setakat itu saja. Bukan setakat kubur tu saja. Tetapi selepas semua orang balik, kita akan berhadapan pula dengan malaikat Munkar Nakir pula. Itu maknanya dengan kita yang menziarah kubur tadi timbullah satu keinsafan, timbullah satu kesedaran bahawa apakah persiapan kita, bekalan kita untuk menghadapi berada dalam kubur. Kerana Saidina Osman dikatakan kalau cerita neraka, cerita syurga, dia tak kisah. Dia tak apa nak kisah sangat. Tetapi bila kita cerita pasal kubur, dia menangis sungguh-sungguh. Pasal apa? Orang tanya pasal apa kamu menangis? Kerana kubur ini ialah merupakan permulaan nak masuk ke alam akhirat. Kalau baik di kubur ini, selamat di kubur ini, maka yang seterusnya elok baik jugalah. Tetapi kalau di sini tak baik ataupun tak selamat, maka keadaan-keadaan seterusnya merupakan satu keadaan yang lebih mencabar lagi. Itulah yang menyebabkan Saidina Osman menangis apabila pergi kubur. Jadi kita pun sebenarnya bukan tak insaf,
Pergi kubur tu insaf, sengap saja, diam saja. Kadang-kadang menangis ya. Tapi keinsafan tu tak lama. Lepas balik ni macam biasa pula lah. Jadi sepatutnya selepas balik tu kita ada lagi keinsafan, ada lagi kesedaran, ada lagi memikirkan tentang kubur tadi. Bagaimanalah keadaan dia dalam kubur. Hari ni dia. Bagaimanalah kita esok berada dalam kubur. Itu yang sepatutnya dipikirkan. Tapi itunya dia kata sunat untuk menziarah kubur. Sunat. Maka amat tidak patutlah, amat tidak logiklah bagi seorang yang menziarahi kubur tiba-tiba masih duduk bergelak ketawa di atas kubur. Dia cari tempat yang teduh-teduh duduk sembang pang. Bukan sembang pasal mati pun, sembang pasal lain. Adalah makruh, makruh. Kerana apa? Bukan tempat untuk kita nak sembangkan perkara-perkara keduniaan yang lain apabila kita sampai di tanah perkuburan. Sepatutnya lah apabila kita berada di tanah perkuburan, maka soal kubur itulah yang lebih utama kita perbincangkan. Bukan bincang tang mana, hang nak duduk tang mana. Aku duduk bawah pokok ni tak apalah, redup sikit nampak gaya ni. Aku tang bawah pokok buluh tu. Apa mati aku mati esok pokok tang pokok buluh tu, redup sikit. Bukan itu yang nak bincang. Nak bincang bagaimana persiapan kita menghadapi kematian ataupun soal munkar nakir dan bagaimana keadaannya. Jadi inilah perbincangan iman, perbincangan iman. Maksudnya yang membicarakan itu ialah iman. Jangan bicarakan tentang akal, perasaan. Kalau akal, perasaan mungkinlah kita kata biasalah. Depa semua masuk dalam kubur sengak sunyi tu, nampak dah seronok dah tu. Tak abang apa pun. Bukan, kita kena fikirkan berdasarkan apa-apa yang hadis Nabi menceritakan dan juga ayat Al-Quran menceritakan tentang bagaimana keadaan mayat dalam kubur. Banyaklah dalam buku-buku, dalam kitab-kitab. Baik. Ziarah kubur mana satu kepercayaan yang timbul daripada rukun iman tadi, khususnya kubur ibu bapa. Kubur ibu bapa. Memanglah ibu bapa kita dalam kubur, sama ada kubur baru ataupun lama, tak kisahlah. Yang pastinya seolah-olah kita itu sajalah yang kita boleh menzahirkan, melahirkan kehadiran kita, bertemu kita dengan ibu bapa. Sebab apa? Mereka sebenarnya bukanlah di situ, mereka berada di alam barzah. Di alam barzah. Dalam kubur itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan habis dah. Mungkin reput, mungkin tulang, tak ada apa dah. Tapi sebenarnya mereka sudah berada di alam barzah. Di alam barzah itulah mereka menerima nikmat ataupun menerima azab. Jadi itu yang kita nak pergi itu, seolah-olah mereka dengar, tahu siapa datang, anak aku datang tak datang. Kemudian mereka pula mendapat manfaat, macam kita dah sebut dah minggu sudah, mendapat manfaat daripada sedekah, wakaf, baca tahlil dan selawatnya. Maka kita datang ke situ tu untuk menyedekahkan kepada mereka yang ada dalam kubur itu, bukan kepada ibu bapa saja, kepada seluruh yang ada dalam kubur itu, kaum muslimin, muslimat, supaya mereka dapat manfaat daripada itu. Kita dah baca kemarin. Jadi harus juga kita ingat bahawa nak menyedekahkan pahala bacaan itu tidak semestinya atas kubur. Tidak semestinya atas kubur. Cuma atas kubur ataupun ziarah kubur itu sebahagian daripada sekali-sekala kita ziarah kubur, kita pergi kubur. Tapi untuk menyedekahkan pahala, buat tahlil, buat wirid, baca Quran dan sebagainya, tak semestinya atas kubur. Kan? Duduk di rumah macam biasa, yang pentingnya doakanlah, hadiahkanlah pahala bacaan kita itu kepada arwah. Satu lagi juga saya ingatkan bahawa tentang kita buat tahlil, selalu kita buat tahlil di masjid ke di manakah. Malam ni ada kenuri orang ni, kita pun buat tahlil. Tapi oleh kerana kenuri ni kenuri dia tu, maka kita pun buat tahlil cincai-cincai lah. Dan dia punya. Kalau kenira kita mungkin buat yang agak bersungguh-sungguh sikit.
Jadi sikap yang semacam tu ada satu sikap yang tak patut juga nah. Sebab apa bila kita tahlil lah tu, kita buatlah sungguh-sungguh. Selain daripada khusus kepada Tuan Kenuri yang membuat tahlil, yang minta buat tahlil, apa yang kita buat seelok-elok mungkin tadi itu juga untuk kita, dan kita boleh menghadiahkan kepada ibu bapa kita. Maknanya kalau orang lain tak hadiah kepada ibu bapa kita pun, kita sendiri yang baca tu hadiah kepada ibu bapa kita. Jadi kalau sekiranya dapat pula yang ramai-ramai tu, dia katakan kami hadiahkan pahala bacaan ni kepada semua kaum muslimin muslimat. Mana termasuk ibu bapa kita. Jadi kalau gitu, apabila kita buat tahlil, maka bertahlillah kita seelok-eloknya, sebaik-baiknya. Mana janganlah cincai-cincai. Buat cincai lebih kurang, ni bukan kenduri aku, kenduri depa. Bukan arwah aku, arwah depa. Kita buat lebih kurang dah. Tak. Kadang-kadang tu ni kira agak malah ni apa dia, OT channel. OT channel tahlil lebih kurang lah. Bertaraf OT channel. Bihun lebih sikit lah. Dia punya apa nama kualiti tahlil dia lah tinggi, lebih sikit. Buat nasi, nasi Arab lah kena lagi elok lah. Jadi kata kita akan sama saja ya. Yang pentingnya sama-sama bila kita buat tahlil, buatlah sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Kenapa? Selain daripada kita menghadiahkan kepada arwah yang dimaksudkan, kita juga boleh menghadiahkan kepada ibu bapa kita. Itulah kesempatan. Bukan nanti kita lama tak buat kenuri. Ada orang buat kenuri tu, kenuri ibu bapa kita lah. Bertahlil untuk ibu bapa kita lah. Jadi maknanya kesempatan yang sama kita ambil lah untuk bertahlil bagi elok-elok. Baik. Ziarah kubur khususnya kubur ibu bapa, ulama-ulama. Tahu nah? Jadi tak semestinya hari-hari ya. Mutiazah kubur tak semestinya hari-hari. Maka hari-hari tertentu maka kita boleh ziarah. Ada kesempatan ziarah. Wali-wali dan orang-orang mati syahid, maka kita sunat ziarah. Apalagi kubur Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun kita dikata lebih utama, tapi ini kebetulan apabila kita nak ziarah, kita ke Mekah sanalah kan. Bila kita pergi ke Mekah, kita akan pergi ke Madinah baru ziarah kubur. Jadi maknanya tak sempurna lah sama ada haji ataupun umrah yang tidak pergi ke Madinah dan tidak pula ziarah kubur Nabi. Bila dah sampai sana lebih-lebih lagi lah. Dan juga para sahabat-sahabat baginda, sahabat-sahabat. Jadi maknanya sahabat-sahabat Nabi itu Allahu Akbar, bukan bertaraf macam kita. Maka itu sebabnya kalau kita tengok kubur-kubur di sana, kubur Malaysia ni hebat. Kubur Malaysia hebat. Dengan kotak dia, dengan tulisan dia, dengan batu nisan yang cantik. Tapi kubur-kubur di sana adalah ketui batu kan. Ketui batu bulat-bulat je. Nama pun tak ada. Tapi orang yang tahulah kubur siapa. Tapi itulah yang sepatutnya. Kerana apa? Mengindahkan kubur itu sebahagian daripada perkara yang dikatakan membazir. Tapi sekadarlah. Jangan sampai tak buh tanda. Tak buh tanda langsung tu nampak sangatlah. Buh tanda. Tulis nama tu pun patut juga tulis nama. Tapi dikatakan suka membaca nama-nama di batu nisan itu mempersakai lupa. Kan? Tapi kita baca tu pasal apa? Tak tulis nama, tak tahu. Dulu tang ni rasanya. Tengok hak mana tu. Dulu masa mai tak banyak, lah ni dah banyak. Sampai tak tahu nak cari dah kan, nak cari. Jadi maknanya ubuh nama tu boleh, tapi suka membaca nama-nama di batu nisan tu mempersakai lupa. Jadi dia kata hukumnya sunat. Mana dapat pahala lah. Diberi pahala kalau dikerjakan, mana ziarah kubur, dapat pahala. Berjalan pergi ziarah kubur termasuk dalam mengerjakan ibadat. Itu kata ibadat ni tak semestinya sembahyang, puasa, zakat, haji, ibadat. Banyak lagi kerja-kerja yang lain yang termasuk dalam ibadat. Pendek kata, mencari rezeki yang kita sebutkan dulu, bahawa mencari rezeki itu harus. Tetapi sungguh pun dia itu harus apabila kita kerjakan menepati dengan syarak, maksudnya cari rezeki yang halal
Dengan cara rezeki ini dapat menampung keperluan hidup kita. Dengan cara rezeki ini dapat untuk mengelakkan daripada kita meminta-minta. Mana itu disuruh. Kalau gitu, maka macam rezeki yang harus tadi juga apabila niat kita elok berpahala. Benda yang harus, tapi apabila niat dia dengan elok dapat pahala. Baik. Yang ke-19, berdoa kepada Tuhan secara langsung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu nama dia, berdoa kepada Tuhan secara langsung lah. Terus mohon kepada Allah Ta'ala. Atau berdoa kepada Tuhan dengan wasilah atau bertawasul, iaitu sunat hukumnya bertawasul dengan berkat kebesaran engkau Muhammad, Nabi engkau Muhammad SAW, janganlah engkau azabkan mayat ini, kan? Itu maknanya bertawasul tu. Dengan berkat surah Yasin ini engkau sembuhlah penyakit ini, dengan berkat kalimah la ilaha illallah ya Allah sembuhkanlah. Itu je maknanya tu bertawasul, kan? Bertawasul. Cuma benda, perkara, siapa yang kita nak bertawasul tu ialah yang soleh-soleh lah, yang elok lah. Kalau sekiranya yang nak bertawasul tu kepada yang bukan-bukan tu, tak digalak lah, tak boleh lah. Ia maknanya ke tempat busuk-busuk apa ni, ini penunggu ni, kita bertawasul ke situ. Benda tak elok lah. Jadi berdoa kepada Tuhan dengan wasilah ataupun bertawasul, iaitu hukum sunat. Diberi pahala kalau kita kerjakan. Maknanya begitu juga. Ya? Termasuk juga kita berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. Ya, nama-nama Allah. Yang mana nama-nama Allah yang kita ada faham 99 tu, boleh gunakan kalimah Ya Latif, Ya Karim dan apa-apa pun, Ya Wadud dan sebagainya. Itu semuanya nama Allah yang boleh kita gunakan sebagai untuk berdoa. Yang ke-20, masjid di seluruh dunia sama darjatnya. Tak kira masjid baru, masjid lama, sama ada darjatnya. Maknanya asalkan kalau dia masjid tu masjid yang kita katakan masjid jami', masjid yang digunakan untuk sembahyang jemaat, maka taraf itu sama. Ya. Makna ada i'tikaf, ada sunat tahiyatul masjid dan sebagainya. Tak kira masjid baru, masjid lama. Tapi kalau masjid tu dia tidak dijadikan masjid jami', mana tak ada apa nama i'tikaf dalam tu, kan? Ada i'tikaf. Masjid di seluruh dunia sama darjatnya kecuali 3 buah masjid je. Dan 3 buah masjid ni dalam dunia ni, yang tu berbeza dengan masjid lain. Kalau tidak, masjid mana-mana pun, masjid baru kan, masjid lama kan, masjid daerah kan, masjid kampung kan, sama ada darjat dia. Kecuali 3 buah masjid lebih tinggi darjatnya daripada yang lain. Maknanya masjid apa? Masjid Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. 3 masjid ini disunatkan kita menziarah dan pahalanya berganda-ganda. Pahalanya berganda-ganda. Dikatakan kalau masjid Baitul Maqdis tu 100,000 pahala dia. Berbeza, berlebih dia daripada masjid-masjid biasa, masjid kampung. Masjid Madinah 200,000. Masjid Mekah 300,000 pahala berganda dia tu. Jadi banyaklah. Bandingkan dengan masjid kita ni, bukan tak ada pahala, dapat pahala. Maknanya kalau gandaan dia tu 100,000, 200,000, 300,000 cukup banyak. Apatah lagi kalau kita pergi Mekah, duduk sampai sebulan, Allah, berjuta-juta lah pahala. Berjuta-juta pahala. Sampai ada yang mengatakan, bapak baru pulang dari Mekah? Baru pulang? Ni nak pergi karaoke? Nak pergi ke disco? Enteng lah. Baru pulang. Kan semayang sana banyak pahalanya. Satu kali semayang 300,000. Satu hari sudah 150,000. 1 bulan duduk sudah berapa juta pahala. Pergi disco baru habis potong 100 ke 100,000 baru banyak lagi. Dia buat matematik macam tu haru.
Pasal apa? Anggap bahawa pahala ada berjuta-juta. Memanglah kalau kita kira satu hari 5 kali semayang. Kalau buat sunat apa lagi? Ratus ribu, berjuta-juta. Duduk pula sebulan, cuba tengok, matematik tengok. Berapa juta? Balik pergi kelab malam baru tolak 100 ribu kot. Kan? Banyak lagi. Jangan buat macam tu no. Kerana apa? Pahala ni kita pun tak tahu. Tak semestinya hampir pergi terus dapat pahala je. Ada juga syarat-syarat untuk dapat pahala tu. Boleh jadi tak dapat pahala pun ada. Macam kita kata dululah, bahawa setiap yang kita nak buat ibadat tu biarlah asal sumber dia tu daripada sumber yang elok. Sumber yang elok, kita buat yang elok maka jadi elok. Tapi kalau sumber dia tak elok, buat yang elok tak jadi apa. Kan? Walaupun kita nak buat benda tu elok. Macam disebutkan kemarin bahawa seolah-olah macam kita kata kita satu kena najis, kemudian kita dah cuci dengan air kencing. Bertambah-tambah kotor lagi lah. Begitu juga lah dengan pahala kita. Walaupun dikatakan berpahala, dapat pahala, janganlah pula kita anggap bahawa tiap-tiap yang kita buat mesti dapat pahala. Kemudian buat pula tolak pergi tolak mai, banyak lagi pahala. Jangan. Berjalan untuk sembahyang ke masjid yang 3 itu, makna kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah. Ada kesempatan nak pergi ke Baitul Maqdis ya. Ini orang-orang umrah lah boleh pergi Baitul Maqdis. Kalau takat pergi buat haji ya, tak pergi Baitul Maqdis. Yang 3 itu adalah ibadah. Mana pergi tujuannya ke nak ziarah ke sana dan nak sembahyang, ibadah. Diberi pahala kalau dikerjakan. Maknanya pahala saja. Tapi itu kita ni pahala tu memanglah menjadi sebahagian daripada tujuan, tapi tak elok juga tujuan nak dapat pahala. Sebab itu dalam ibadat ni disebutkan ada 3 kategori. Ada orang yang beribadat seperti pedagang, ada orang beribadat seperti hamba, dan ada orang yang beribadat seperti merdeka ya. Orang yang pedagang, dia buat satu nak untung, nak pahala. Pasal apa orang buat sembahyang dapat pahala. Pasal apa orang sembahyang masuk syurga. Itu ibadat orang yang pedagang. Kemudian orang yang hamba pula, pasal apa sembahyang? Kalau tak sembahyang berdosa. Kalau gitu aku sembahyang. Pasal apa kalau aku tinggal berdosa masuk neraka. Jadi maknanya dia buat pasal dapat ini dan takut kena ni. Maka itu hamba. Hamba dia ikut jalan buat. Tapi orang merdeka, pasal apa orang buat ibadat? Ini perintah Allah. Syurga ke, neraka ke, itu pahala ke, bukanlah menjadi perkara utama dalam ibadat aku. Yang pentingnya aku buat ibadat kerana wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia itu melainkan untuk memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Maka selamat-selamatnya memperhambakan diri. Sama ada dia nak bagi pahala ke, nak bagi apa ke, itu hak Allah Ta'ala. Itu kata orang yang merdeka. Merdeka. Jadi makna dalam hal ibadat begitu tingkatan dia. Tak sama. Baik. Yang ke-21, seluruh manusia adalah anak cucu Nabi daripada Nabi Adam. Kita ni anak cucu. Kalau nak kira kita ni anak cucu, nak habak pun tak tahulah. Kita boleh habak anak, cucu, cicit, piut. Lepas pada piut apa? Tak ada dalam kamus siapa nak habak ni. Tapi takat tu, bila kata anak cucu tu, sampai keturunan dia lah. Kan? Lebih pada tu tak tahulah. Kan? Maknanya seluruh manusia adalah anak cucu Adam. Adam tu manusia, kita ni manusia, maka kita ni anak cucu Adam lah. Kan? Tapi keturunan hak mana tak tahu. Keturunan hak mana tak tahu lah kita pun. Anak Adam ni ramai. Ramai. Pecah sana, pecah sini. Kalau gitu kita ni sepupu belaka no. Sepupu belaka. Yalah. Zaman dulu sepupu, zaman lah ni jangan nak buat sepupu. Semua sepupu. Lama-lama dia sapu habis ya. Tak boleh lah. Ada had lah. Tapi itulah masyarakat Adam cerita lain. Bila masyarakat Nabi Muhammad lain pula.
Syariat Adam kahwin dengan adik hang sana. Kan kau kahwin dengan adik hang kau ni. Itu syariat zaman Adam. Bila sampai kita nak kahwin sama adik kita tak boleh lah. Kan? Itu maknanya itu syariat. Jadi begitu juga anak cucu juga. Tapi bila dah sampai ke generasi-generasi yang berlapis-lapis ni, maka hal sepupu tu tak boleh jadi cermiah. Walaupun setiap orang Islam tu bersaudara. Adam berasal dari tanah. Itu. Adam berasal dari tanah. Maknanya bukan daripada bapa, bukan daripada mak. Dan tak semestinya lah lahirnya manusia ni berasal daripada ibu dan bapa. Boleh jadi Allah Taala jadikan Adam tanpa ibu, tanpa bapa, jadi Adam. Mana daripada tanah. Itu orang kata antara ayam dengan telur siapa dulu? Itu dia. Ayam dengan telur siapa dulu? Kita pun fikir kalau ayam dulu, ayam ni nak keluar bila telur mana? Kalau kita kata telur dulu, telur ni mai pada ayam mana? Kan? Jadi mana kalau kita fikir balik, sedangkan Allah boleh jadikan Adam tanpa ibu bapa, maka apa salahnya Allah nak jadikan ayam tanpa ada telur? Kan? Lepas pada tu, baru dia jadi telur. Lepas tu keturunan dia melalui telur lah. Jadi mana tak ada masalah lah. Tuhan nak pergi jadikan ayam dengan telur, ayam dulu. Lepas tu bertelur. Kan? Adam berasal daripada tanah. Okay, nah? Iblis dan jin dijadikan Tuhan daripada api. Tu. Jadi tapi tu masuk iblis, masuk jin, dia panas. Pasal apa? Kejadian dia tu daripada api. Tapi itulah walaupun asal iblis itu asalnya kita kata malaikat, tapi oleh kerana asal dia tu daripada api, walaupun dia berkawan dengan malaikat, ya, jadi muqarrabin, tapi akhirnya ke penyudah-penyudahnya dia akan jadi jugalah apa asal dia, mana api. Mana iblis ni walaupun dikatakan 80,000 tahun beribadat kepada Allah SWT dengan tingkatan-tingkatan yang tinggi sampai malaikat muqarrabin, tapi apabila dengan satu kesalahan, maka dia jadi kafir. Pasal apa kafir? Rupanya sudah tertulis asal dia tu daripada api. Mana akhirnya jadi juga perangai tu, perangai api tu. Habis tu kita ni, kita sebutkan dulu bahawa asal kejadian kita. Kemarin kita sebut bicara tentang kalbun, hati. Ya. Hati ni, dalam hati inilah sebenarnya hati yang kita ada bicara ni dalam kitab apa? Penawar bagi hati. Hati kita ni antara elok ke tak elok ke, sebenarnya telah tertulis di Lauh Mahfuz dah. Engkau jadi mana baru sebelum kita lahir tu, jadi kita tu ada ajal maut dah Allah Taala tentukan dah. Rezeki ke kita dah Allah Taala tentukan. Bahagia celaka ke Allah Taala tentukan. Begitu juga jodoh pertemuan kita telah Allah Taala tentukan. Bila ketentuan Allah tu ada dah di Lauh Mahfuz, maka seorang itu jadilah dia tu dengan keadaan kalau kata dia tu bahagia, maka hati yang ada pada dia tu hati bahagia. Bila hati bahagia, tapi itu kita kata dalam kitab kata hendaklah kamu menyucikan hati kamu itu dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi kalau kita tanya balik, kita nak menyucikan hati ke dulu ataupun hati kita telah menggalakkan kita nak buat? Tanya. Hati kita dulu ke ataupun kehendak kita dulu? Kan? Maknanya kehendak nak buat itu sebenarnya hati itu dah ada dah kebaikan. Tapi itu ada kehendak nak buat baik. Kalau kehendak hati nak buat jahat, sebenarnya dalam hati itu sudah ada dah kejahatan, tapi itu kehendak nak buat jahat. Jadi maknanya dalam hati kita tu sudah ada dah, sama ada hak yang celaka atau bahagia, yang Allah Taala tulis. Tapi itulah kita ni bersyukurlah kepada Allah Taala yang Allah Taala mungkin dah ditulis dah kita ni sebahagian daripada orang yang baik. Baiklah nak Haji nah. Kita kata baik ni, mau main masjid, mau semayang, mau mendak kuliah tu baik dah.
Di atas kebaikan yang Allah Ta'ala tulis di Lauh Mahfuz kepada kita tu, sayangilah, pupuklah, jagalah, belalah, bajalah dia. Jangan kita abaikan. Kenapa? Kalau kita abaikan apa yang telah dituliskan itu, kemungkinan barang-barang ini akan ditukar ataupun diubah, maka jadilah kita orang yang pada mulanya bahagia dia celaka. Jadi kita harap takut macam iblis tadilah. Takut macam iblis tu. Kalau begitu, kita kata, aku nak buat baik. Ataupun satu orang kata, aku nak buat jahat. Sebenarnya hati dia tu terlebih dulu sudah ada. Suruh buat baik, baru dia nak buat baik. Hati dia tu sudah ada pada awal lagi nak buat jahat. Tapi tu dia berasa nak buat jahat. Bukan dia teringin nak buat jahat, baru hati dia jadi kotor. Dia berasa nak buat baik, baru hati dia boleh jadi baik. Tak. Di hati itu sudah ada. Tapi antara hati dengan amalan nak buat tu, kita kena sama-sama naik. Baru supaya jadi apa? Baru jadi amalan yang kita buat tu menambahkan lagi kebaikan yang ada di hati. Ataupun perbuatan amalan kita jahat tu menambahkan lagi kekotoran hati. Jadi kalau gitu, oleh kerana kita alhamdulillah Allah SWT bagi jadi kita dan tuliskan di Lauh Mahfuz barangkali kebahagiaan, jagalah kebahagiaan itu jangan sampai ditarik balik ataupun diubah. Rabbana la tuzigh qulubana, hai Tuhan kami, jangan engkau ubahkan hati kami. Kena hamba ubahkan hati ba'da iz hadaitana, setelah engkau bagi petunjuk kepada kami. Jadi maknanya Tuhan bagi hidayah, Tuhan bagi kebahagiaan, jagalah hidayah dan kebahagiaan itu jangan sampai ditukarkan setelah dibagi kebaikan. Baik. Iblis dan jin dijadikan Tuhan daripada api, tetapi malaikat-malaikat dijadikan daripada cahaya. Bila malaikat Tuhan bagi jadi daripada cahaya, maka jadi eloklah dia. Jadi maknanya malaikat sungguh pun dia jadi daripada cahaya. Kalau kita katakan nak bandingkan manusia daripada tanah, hebat manusia ni lebih daripada malaikat lagi. Hebat manusia lebih daripada malaikat lagi. Pendek kata kita katakan malaikat Jibril tu hebat, Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Sebab malaikat dia punya iman dia tak lebih dan tak kurang. Kalau haiwan yang berjenis haiwan ni, dia menurun semata-mata, tak ada naik. Tapi manusia boleh naik dan boleh juga turun. Kalau gitu, oleh kerana kita ni boleh naik sampai tahap malaikat ataupun naik atas lagi dan boleh turun bawah lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sungguhnya Tuhan kata, aku jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik kejadian. Tapi summa radadnahu asfala safilin, kemudian aku tolakkan kepada serendah-rendah tempat yang rendah. Tapi siapa dia? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang beriman dan amal soleh, maka orang ni dia tak jatuh sampai ke rendah-rendah tu. Jadi makna kita ni, iman kita tu antara naik antara turun, boleh kadang-kadang lebih, boleh kadang-kadang turun. Jadi bila dia lebih tu, peliharalah. Ni nak main Ramadan ni. Nak main Ramadan ni, ramai iman ada meningkat tu. Ada peningkatan. Siang puasa, malam buat tarawih. Atau ada peningkatan tu. Habis Ramadan, down balik. Alah, meleset balik. Kalau boleh, pertahankan Ramadan ini. Mulai pada Ramadan ni, aku dah rajin main masjid, aku nak main terus-terus. Habis tu saya katakan, di antara kawan kita yang berterusan istiqamah, dah 2 tahun dah dia datang ke masjid, sampai hari ni dapat pangkat pegawai di masjid ni. Dapat pegawai dalam masjid kan. Alhamdulillah. Mana itu bermula pada Ramadan, maka dia pertahankan keimanan yang ada tu. Dan lepas Ramadan pun terus. Jadi macam mudah-mudahan kita pun begitu jugalah. Maknanya keimanan kita ada kalanya meningkat, ada kalanya menurun. Bila dah sampai masa peningkatan, pertahankanlah peningkatan itu, jangan sampai dia menurun. Kalau turun sikit-sikit, jangan bawah sangat. Asfal safilin. Jam pun dah bunyi kan. Jadi kita berhenti kat situ.
62 nah. Bumi dan langit ada nah. Ha tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bi muradih walillahil hamdu billahi taufiq.